Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini, pada ketika ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita bersama-sama mengejar kebaikan. Allah Subhanahu wa taala datangkan kita dengan Ramadan al-Mubarak. Okey, ramai tertunggu-tunggu Ramadan al-Mubarak. Okey, kalau kita biasa solat berjemaah dekat imam dengan imam dekat masjid pun, kita akan dengar imam-imam selalu berdoa sejak daripada masuk bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tak apalah, doa tu terpulanglah masing-masing asal kita berdoa minta pada Allah Taala, minta agar disampaikan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, sampaikan pada Ramadan. Tapi bila sampai Ramadan, kebanyakannya jadi blank. Sebab apa? Sebab doa dia untuk sampai ke Ramadan je. Sampai ke Ramadan, dia pun tak tahu apa dia nak buat dengan Ramadan al-Mubarak. Maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya bulan ini, dan kita menzahirkan, tadi sebelum ni kita dengar Ustaz Faiz sebut pada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka dengan nikmat Tuhan kamu, maka ceritakan betapa kita gembira. Bahkan Nabi SAW apabila datangnya mawasimul khair, keadaan-keadaan gembira macam bulan Ramadan al-Mubarak, maka Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, telah datang bulan yang mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Nabi SAW bahkan panggil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Siapa yang nakkan kebaikan, maka datanglah, sambutlah Ramadan al-Mubarak ini. Sebab Ramadan ini datang dengan keberkatan-keberkatan di dalamnya. Tetapi bagi orang-orang yang nakkan selain daripada kebaikan dan keberkatan, maka Nabi SAW kata, aqsir, duduklah, tak usah buat apa-apa, tak usah, jangan duk tambah lagi dosa yang kamu buat, maksiat yang kamu buat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kita dengan Ramadan al-Mubarak. Ada orang yang kata kita tetamu Ramadan, ada orang yang kata Ramadan tetamu pada kita. Semuanya saling bergantung antara satu sama lain. Kalau kita tetamu kepada Ramadan, maksudnya kita mengharapkan daripada Ramadan untuk layan kita. Sebab seorang tetamu tu apabila dia datang ke rumah seseorang, dia mengharapkan agar tuan rumah memberi layanan yang terbaik pada dia. Lalu dia nak bila masuk Ramadan dapat pahala banyak, dengan amalan yang sedikit dapat pahala yang banyak. Tapi pada masa yang sama dia kena sedar juga bahawa dia pun adalah Ramadan adalah tetamu kepada dia. Dia pun kena layan Ramadan. Sebab kalau kita ambil kehidupan ni secara umumnya, ia adalah berdasarkan keseimbangan give and take. Kalau kita nak dapat ilmu, kita tak boleh duduk saja-saja dan dapat ilmu. Jangan kira lah fadlullah yu'tihi man yasha, kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala boleh bagi ilmu kepada sesiapa yang Allah Ta'ala nak. Tetapi secara umumnya kita bercerita tentang kalau kita nak dapat ilmu, nak dapat harta kekayaan, nak dapat ketenangan, kita kena berusaha. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sentiasa gariskan kepada kita tentang konsep pilihan. Manusia ni tak ada benda yang ada pada dia. Badan kita, apa benda yang ada pada kita, zuriat keturunan kita, harta kita, ilmu kita boleh hilang. Okay, dengan membesarnya kita, bila kita dah berusia, maka anggota badan yang dulunya kuat dia jadi tak boleh nak berfungsi macam dulu. Dan ingatan kita yang dulu kita menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Nabi SAW, bila meningkat umur kita maka kita semakin lupa. Lalu Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang Allah Taala beri kepada kita, ia adalah bersifat sementara, boleh ditarik balik bila-bila masa, melainkan satu perkara, iaitu pilihan. Allah Subhanahu wa taala bagi kemampuan kepada kita untuk memilih. Wa nafsin wa ma sawaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa ni Allah Subhanahu wa taala bagi dia taswiyah, kesempurnaan. Dia boleh dalam apa jua keadaan dia boleh membuat pilihan.
Dalam keadaan dia berilmu, dia boleh buat pilihan. Dalam keadaan dia tak ada ilmu, dia boleh buat pilihan. Ada harta, tak ada harta, dia boleh buat pilihan. Lalu Allah Ta'ala kata, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan berjayalah orang-orang yang telah menyucikan jiwa dia. Maksudnya dia pilih untuk menyucikan jiwa dia. Man zakkaha, kalau tahu bahasa Arab, zakkaha maksudnya kita sendiri yang melakukan perbuatan tu. Walaupun sebenarnya kehidupan kita daripada mula sampai habis semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila Allah Taala cerita bahawa orang tu sendiri yang pilih untuk menyucikan jiwa dia. Wa qad khaba man dassaha, dan kecewa, rugi orang-orang yang memilih untuk merosakkan jiwa dia. Dia sendiri yang memilih untuk merosakkan jiwa dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita pilihan. Okay, lalu bila datang Ramadan sebagai tetamu kita, maka kita ada pilihan. Sama ada untuk layan Ramadan Al-Mubarak sebagai tetamu kita, ataupun kita biarkan dia berlalu dengan sia-sia. Lalu apabila datang Ramadan, kita tahu segala macam kelebihan yang ada Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada kita. Dan yang paling besar yang kita kejar adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di dalam Ramadan, dalam 30 malam Ramadan, salah satu malam dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu matlamat kita. Kita nak kejar yang tu. Okay. Dan dalam persiapan kita untuk menghadapi Ramadan Al-Mubarak, Allah Ta'ala tak bawa datang sesuatu dengan mengejut. Kalau kita selalu belajar tentang syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada larangan-larangan yang datang secara mengejut. Okay, kata Allah Ta'ala nak haramkan arak, lalu datang perintah pengharaman arak, arak haram terus, maka orang akan terkejut. Okay, maka bila puasa 30 hari terus, maka terkejut orang. Sebab tu sebelum datang puasa Ramadan Al-Mubarak, Nabi SAW dan para sahabat telah pun mula berpuasa apabila mereka datang ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu mereka melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa dengan puasa Ashura, puasa 10 Muharram. Okay, lalu bila tengok mereka puasa Muharram, maka Nabi SAW ajar pada para sahabat pada waktu tu, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kita lebih layak untuk berpuasa. Maka sebelum datang Ramadan Al-Mubarak telah datang puasa Muharram, maka orang telah bersedia. Dia ada tadarruj. Maksudnya orang bila datang perintah terus puasa, dan puasa pula 30 hari, dia akan jadi satu bebanan kepada kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita konsep tadarruj. Macam tu juga kita dalam nak menghadapi Ramadan Al-Mubarak. Sebelum datang bulan Ramadan Al-Mubarak ni, Allah Ta'ala bagi kita buat persiapan daripada bulan Rejab lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang bulan Rejab ni. Allah Ta'ala kata apa tentang bulan Rejab? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Ta'ala kata dalam setahun ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan daripada 12 bulan ni ada 4 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai bulan haram. Dan bulan haram ni ada yang berturutan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi Rejab Mudhar yang berada di antara Jamadil Akhirah dengan Sya'ban. Lalu bila datang bulan Rejab ni, maka orang tertanya-tanya apa fungsi bulan Rejab ni datang kepada kita. Lalu kita nak tengok kerana orang seronoknya dengar bulan Rejab ni salah satu daripada bulan haram, maka mereka berlumba-lumba untuk beribadah dalam bulan Rejab. Sampai kan kalau kita lalu bulan Rejab yang lepas, maka kita dapati bermacam-macam amal ibadah yang ada. Okay, yang dianjurkan dan yang tak dianjurkan pun diberikan sekali. Sebab apa? Sebab orang-orang kita bila kita nak beribadah ni, bila kita kosong macam ni je, kita tak ada semangat untuk beribadah. Tapi bila kita ada munasabah, kita ada sebab untuk kita beribadah, maka orang akan berlumba-lumba untuk beribadah. Macam kalau sebelum Ramadan, ada tak orang yang semangat nak berpuasa? Dia puasa Isnin Khamis, dia puasalah, dia tenang, dia puasa macam biasa, dia kerja macam biasa. Tapi bila masuk Ramadan, Isnin Khamis dia puasa juga sama macam biasa. Tapi ada kelainan tak pada diri dia? Ada. Sebab apa? Sebab ada munasabah tu. Dia rasa aku sekarang dalam bulan Ramadan lain. Bila datang 1 Muharram, okay, orang kalau 30 Zulhijjah, boleh tak kita berazam untuk ubah diri kita, nak menambah baik diri kita? Boleh, tak ada masalah. Sebab tak ada masa kita punya had umur ni, dia
kita tak tahu limit dia sampai bila. Bila kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tak perlulah tunggu sampai 1 Muharram baru kita nak berubah, 1 Januari baru kita nak berubah. Tapi kita nak bagi tahu bahawa ada perbezaan. Dengan datangnya munasabah ni, maka lain dia punya keinginan kita. Bila 30 Zulhijjah nak berubah, bolehlah sikit-sikit. Tapi bila datang 1 Muharram, keazaman tu lain. Mula tahun baru ni aku nak berubah betul-betul. Contoh, sebelum Ramadan, dalam bulan Syaban, boleh tak kita nak melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu kita? Boleh. Bahkan sangat dituntut. Sebab kita nak buat perubahan tu, kenapa nak taswif, kenapa nak melengah-lengah? Kita buat segera. Tetapi dorongan tu tak ada. Sebelum Ramadan, dorongan tu tak ada. Tapi bila datang Ramadan, maka dia punya kelainan tu lain. Sama macam orang yang nak kalau kita tanya, kalau kita tanya orang-orang yang dia ada benda-benda yang kurang baik yang ada pada diri dia, dan dia nak ubah benda tu. Contohlah pada orang yang isap rokok contohnya. So bila kita kata kat dia, berhentilah, cuba berhenti isap rokok. So dia boleh nak berhenti isap rokok. Tapi beza keadaan bila dia kata dia nak berhenti isap rokok dia kat Malaysia, dengan berhenti isap rokok dia dekat Mekah atau Madinah. Nampak lain tak? Kerana munasabah yang ada. Lalu Allah Ta'ala sebelum datangkan bulan Ramadan Al-Mubarak, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada kita adanya proses-proses yang membolehkan bila datangnya Ramadan yang sekarang ini ada, maka kita mampu untuk sambut Ramadan Al-Mubarak dengan sempurna. Dengan 100% kita dapat bagi. Maka datang bulan Rajab, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Minha arba'atun hurum. Ayat selepas dia? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala kata, dalam bulan-bulan haram ni Allah Ta'ala ajar pada kita, kita nak berpuasa, boleh. Kita nak baca Al-Quran, boleh. Kita nak digandakan qiyamul lail kita, boleh, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala sebut dekat sini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalim diri kamu. Apa maksud kezaliman? Kalau kita buka Al-Quran, kita baca tentang zalim. Allah Ta'ala kata hatta sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman dan kemudian dia tidak mencampurkan iman dia tu dengan zulm, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagi mereka ni ada keamanan, kesejahteraan. Allah Ta'ala bagi kesejahteraan. Lalu para sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah? Ada tak di kalangan kita ni yang tak zalim diri dia? Kita manusia mesti ada waktu kita zalim diri kita. Contoh bila kita bekerja, kita nak dapat upah yang lebih, lalu kita paksa. Dah penat pun badan kita paksa juga diri kita untuk kerja lebih masa sebab kita nak upah. Kita dah nak penat nak tidur, paksa juga dengan bagi minum kopi. Tu antara benda-benda yang bila badan kita dah warning kita, patutnya kita faham lah. Tak salah nak paksa dia lagi. Okay, lalu kat mana kita tadi? Bila hilang. Okey, sahabat tanya Nabi SAW, ayyuna la yazlim nafsah? Siapa di kalangan kita yang tidak menzalimi diri dia sendiri? Lalu Nabi SAW kata, bukan kezaliman tu yang Allah Ta'ala maksudkan. Sebab benda tu semua orang ada, semua orang buat. Manusia kan, dengan kelemahan dan kekurangan pada diri dia, semua orang akan buat benda tu. Tapi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksudkan dengan kezaliman ni adalah seperti kata Luqman kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Maksudnya kezaliman yang Allah Ta'ala maksudkan adalah kekufuran dan syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala maksudkan. Lalu bila Allah Ta'ala kata tentang bulan Rajab, fala tazlimu fihinna anfusakum, maksudnya Allah Ta'ala kata dalam bulan Rajab ni cuba buang benda-benda yang membawa kepada kekufuran dan membawa kepada syirik dalam diri kamu. Dan kufur yang kita maksudkan ni sama ada kufur hakiki, dan kebanyakan orang Islam dia tak buat kufur hakiki ataupun syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi banyak daripada kita yang melakukan kufrun duna kufrin, yang melakukan kufur nikmat,
Iaitu bila mana Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita dengan tujuan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita guna benda yang Allah Ta'ala bagi ni untuk melakukan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebelum datang Ramadan, kita nak dapat 100% dalam bulan Ramadan. Tak nak ada dosa, nak pahala je 24 jam. Maka daripada bulan Rajab, ajar diri kita supaya buang benda-benda yang membawa kepada dosa dan maksiat pada Allah Ta'ala. Lalu selepas kita membuang benda-benda yang tak elok tu, datang pula bulan Syaban. Apa yang Nabi SAW ajar kepada kita dalam bulan Syaban? Aisyah radhiyallahu taala anha cerita bahawa aku tak pernah tengok Nabi SAW berpuasa hampir sebulan melainkan pada bulan Syaban. Sebab apa? Sebab persiapan Nabi SAW untuk menuju ke Ramadan Al-Mubarak. Bila dah hilang benda-benda kekufuran, kesyirikan pada Allah Ta'ala, maka pada waktu itulah jiwa kita yang suci, bersih pada waktu itu, kita masukkan dia dengan amal ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Agar dia biasa, jiwa yang biasa, maka datang bulan Ramadan, dia akan terbiasa dan bahkan dia boleh gandakan lagi amal ibadah dia. Sebab apa? Sebab dia dah biasa daripada bulan Syaban lagi. Bahkan ada sebahagian riwayat yang mengatakan bila malam nisfu Syaban, ada doa, siapa yang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta ampun, maka Allah Ta'ala akan ampunkan, melainkan kepada dua golongan, musyrik dan musyahin, orang-orang yang syirik pada Allah Ta'ala dan orang-orang yang menimbulkan pergaduhan, permusuhan antara manusia. Lalu itu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar pada kita. Sebab dalam bulan Ramadan, selain daripada berpuasa, selain daripada qiyamul lail, maka di sana ada doa. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita baca ayat puasa tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, sebelum masuk daripada uhilla lakum lailatas siyam, tengah-tengah tu, dalam benda yang Allah Ta'ala nak cerita tentang puasa, tiba-tiba tengah tu ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah kamu bertanya kepada aku, jika seorang hamba aku bertanya kepada aku, meminta kepada aku, maka aku sentiasa dekat. Allah Ta'ala nak kita dalam bulan Ramadan, di samping kita beribadah, berpuasa dan qiyamul lail, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita ingat ada time-time yang mustajab doa, ya, innalis saim inda fitrihi da'watun la turad. Orang-orang yang berpuasa ni bagi ketika dia berbuka, maka ada doa yang tidak akan ditolak. Okay, maka kita dok kejar benda tu sambil kita lupa bahawa antara doa orang yang tidak ditolak adalah saim hatta yuftir, doa orang-orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Lalu kita kejar yang 5 minit, 10 minit sebelum berbuka, kita hilangkan kebaikan yang berjam-jam sebelum kita berbuka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar pada kita, bila masuk bulan Syaban, biasakan diri kita berdoa. Biasakan diri kita untuk mengejar kebaikan dengan berpuasa dan qiyamul lail. Lalu datang bulan Ramadan Al-Mubarak dan kita gembira, kita bahagia, lalu kita berusaha. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada benda-benda kebaikan, benda-benda yang membawa kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita berlumba-lumba mencari kebaikan. Namun ada keadaan, ada situasi-situasi yang menyebabkan kita rugi dengan Ramadan. Dan kerugian kita ni, kita tak tahu semasa kita hidup di dunia ni. Masa kita dekat dunia ni, kita berusaha, beramal, berpenat lelah. Kita sanggup tak tidur, kita sanggup habis suara siang untuk baca Al-Quran, kita sanggup penat untuk bekerja sambil kita berpuasa. Kita seronok, kita rasa ini adalah satu pengorbanan. Sebab masyarakat Malaysia ni pun kena faham juga. Masyarakat Malaysia ni ibadah mesti dengan kepenatan. Tak penat bukan ibadah. Sebab tu kita tengok orang masa hari Arafah, bila nak doa, kemah ada aircon, boleh duduk sedap, nak duduk bawah matahari. Panas tu nak duduk juga bawah matahari, sebab rasa kena kepenatan. Macam contohlah, bila nak tunjukkan rasa cinta dan sayang kepada Nabi SAW, bila ada sambutan Maulidur Rasul kan, macam mana cara mereka nak tunjukkan rasa cinta pada Nabi SAW? Ikut sunnah Nabi tak nampak kepenatan dia, tapi kepenatan nampak bila berarak. Betul tak? Lagi jauh berjalan, maksudnya lagi penat. Sebab itu konsep yang diguna pakai dekat sini. Maka bila ada kepenatan, maka
adalah dekat situ ganjaran pahala yang lebih. Okay, tapi Allah Subhanahu Wa Taala letak ibadah kita ni bergantung kepada kualiti. Allah Subhanahu Wa Taala letak ibadah kita bergantung kepada kualiti. Sebab tu ada orang dia tak sangka, dia masa dekat dunia ni dia beramal, tetapi apabila dia datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan-amalan dia menjadi haba'an manthura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Dan dia pun tertanya-tanya pada diri dia, apa sebenarnya yang aku buat? Bukankah dulu aku ni seorang amilah, seorang yang beribadah, seorang yang beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenapa dia jadi amilatun nasibah? Kenapa dia jadi penat? Dia tak dapat daripada amalan dia melainkan hanya kepenatan sahaja, kerana dia miss beberapa perkara. Dia duk kejar benda-benda yang benda-benda yang berbentuk targhib, yang mendorong, benda-benda yang memaksa dia untuk beribadah. Bila masuk dalam bulan Ramadan, pahala berganda sampai 700 kali ganda, dan ada yang kita sebut tadi 1000 bulan. Maka dia duk kejar benda tu sambil dia terabai benda-benda yang boleh menyebabkan amalan dia rosak, sampai dia tak sedar. Sebab tu sampai orang Islam sendiri pun, bila kita nak kata seorang Muslim, dia akan belajar tentang rukun Islam. Dia akan belajar nak jadi seorang Muslim ni mesti ada syahadah, kemudian solat, kemudian puasa, zakat, haji. Dia akan belajar benda tu sambil dia tinggalkan nawaqidul Islam. Dia tak tengok pun perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Sebab bagi dia, bila dia buat benda tu, settle. Okay? Sambil dia terabai benda-benda yang, bila dia tak tengok nawaqidul Islam, dia buat amalan yang banyak sebagai seorang Muslim, tapi kerana ada benda-benda di antara nawaqidul Islam yang dia buat, maka terbatallah. Agama dia terbatal terus. Satu kerugian yang besar. Macam tu juga kita dalam bulan Ramadan. Kita datang bulan Ramadan, kita nak capai matlamat yang Allah Ta'ala letak kepada kita. Taqwa pada Allah Ta'ala. Taqwa dalam erti kata, bila kita nak keluar daripada bulan Ramadan Al-Mubarak nanti, kita nak keluar dalam keadaan tidak ada keinginan langsung dalam diri kita ni untuk buat maksiat pada Allah Ta'ala. Itu fungsi puasa pun, untuk kita menanamkan rasa khusyuk, takut pada Allah Ta'ala, tunduk, patuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu matlamat dia, la'allakum tattaqun, untuk dapat taqwa. Tapi berapa ramai yang kita tengok orang lepas puasa, jangan cakap takwa, separuh takwa pun tak jumpa. Apa jadi pada takwa yang kita nak kejar dalam bulan Ramadan Al-Mubarak? Tak tercapai matlamatnya. Kerana apa? Kerana kualiti yang sepatutnya ada dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, maka ia hilang. Tak ada kualiti. Kita kejar kuantiti, kita kejar orang berbincang tentang solat tarawih 20 rakaat ke, 36 rakaat ke, 8 rakaat ke. Orang bincang tentang kuantiti sambil orang abaikan kepada kualiti. Orang kejar kepada melakukan banyak ibadah sambil orang mengabaikan benda-benda yang boleh merosakkan ibadah kita. Lalu kita tak nak jadikan Ramadan kita Ramadan yang sia-sia, sebab kita penat. Tiap-tiap tahun kita penat. Kita berpuasa, kita penat. Kita qiyamul lail, kita penat. Nak baca Al-Quran, penat. Tetapi bayangkan, kepenatan tu tidak ada ganjarannya. Maka kita berhati-hati dalam beberapa perkara. Yang pertama, keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada masuk musim-musim kebaikan ni, maka di sana akan ada munafasah, akan ada persaingan. Orang berlumba-lumba untuk tunjukkan bahawa siapa yang lebih banyak untuk merebut pahala, dan itu adalah perbuatan yang sangat bagus. Tetapi dalam mana-mana pertandingan, kalau dia hidup seorang-seorang tak apa lah. Kalau dia duduk kat kampung ke, duduk dalam gua ke, duduk seorang-seorang, alhamdulillah, tak adalah persaingan-persaingan ni. Tapi kita hidup bermasyarakat. Orang tak nak pergi masjid untuk solat berjemaah. Tengok orang bertadarus, dia pun nak bertadarus. Tengok orang solat 20, dia pun nak solat 20. Lalu ada persaingan untuk ke arah siapa yang lebih baik untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam persaingan kita terlupa kepada konsep keikhlasan. Kadang-kadang, bukan kita terlupa secara total, kadang-kadang kita terlupa kepada konsep keikhlasan.
Bila kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita tengok orang yang datang masjid, dia datang, dia memang asal dia datang, niat dia, keazaman dia memang untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lama kelamaan, bila dia dah menjadi satu adat, malam pertama Ramadan, Masya Allah, datang dengan keazaman yang hebat, dengan semangat yang baru, yang kuat. Bila dia dah terbiasa, okey, malam ni dia solat 20, esok dia solat 20, lusa dia solat 20. Hari keempat, dia tak larat dah tu. Hari pertama tu hari Jumaat, boleh lah esok Sabtu boleh rehat. Sabtu tak ada kerja sangat, Ahad tak ada kerja sangat. Kena hari keempat ni hari Isnin. Dia kena bekerja pula, dia kena buat segala macam benda. Lalu dia pun pergi solat, nak solat tarawih dekat masjid. Lalu dia dah terbiasa 3 hari sebelum ni dia solat 20 rakaat. Lalu hari keempat dia nak solat 20, tapi badan dia dah warning lah, dah ngantuk lah, tersenggut. Tapi dia tetap solat juga. Kalau dia solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apa? Nabi kata kepada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam masjid. Hadis dalam Bukhari dan Muslim kan. Nabi masuk dalam masjid, lalu Nabi nampak ada tali dalam masjid, bainas sariyatain, antara dua tiang nampak ada tali. Lalu Nabi tanya, tali apa? Okey, lalu sahabat yang ada kat situ, tali ni bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tali ini milik Zainab. Zainab siapa? Kemungkinan Zainab isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsh, ataupun kemungkinan Zainab lain. Okey, lalu Nabi kata, apa dia buat dengan tali ni? Lalu Zainab ni dia suka qiyamul lail. Tapi idza fatarat, dia qiyamul lail, orang qiyamul lail kadang-kadang penat lah. Bila penat, dia akan sandar pada tali ni, dia akan pegang pada tali ni. Lalu Nabi kata, cabut tali ni, sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok ibadah yang ikut istita'ah. Ikut istita'ah kita, ikut kemampuan kita. Itu yang agama ajar pada kita, ikut kemampuan. Dan kerana tu Nabi SAW ajar pada kita, ibadah ni kalau nak kualiti, maka kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi kita sentuh tu kejap lagi. Nak cerita tentang keikhlasan. Bagaimana orang bila dah penat, tapi dia tetap nak solat 20 rakaat sampai tersenggut-senggut. Kalau dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan bagi ganjaran pada dia. Tapi kebanyakan orang sekarang ni, bila dia solat 20, 3 hari, 4 hari, 5 hari dia solat 20, hari ke-6 kalau dia tak solat 20, dia rasa apa? Okay. Sebab kita duduk sini kan, kita tak duduk dengan orang. Cuba duduk dengan masyarakat dekat masjid. Cuba duduk dengan pakcik-pakcik dekat masjid. Hari pertama kita solat, puji. Kedua, puji. Ketiga, puji. Empat, puji. Hari kelima, keenam, tiba-tiba kita tak solat 20 hari ke-6. Apa jadi? Bismillahirrahmanirrahim. 5 hari sebelum tu dah tak ada nilai lah. Orang dah tak pandang lah. Padahal 5 hari tu kita bersungguh-sungguh. Hari ke-6 tu orang akan kata, sekejap dah fail lah ni. So dia akan ada rasa, bila persaingan berlaku, maka akan ada macam tu. Akan ada orang yang merendahkan orang lain, ada orang yang berbangga dengan orang lain. Maka dekat situ keikhlasan kita teruji. Adakah kita datang masjid selepas tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kerana pandangan manusia? Kerana orang kata, kau tak datang, apa tak solat 20 ni, apa tak qiyamul lail, 2-3 hari ni qiyamul lail, hari keempat apa tak nampak dah qiyamul lail. So setiap orang bila melakukan amal ibadah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ganjaran accordingly, sewajarnya. Sampailah apabila dia mula melakukan ibadah kerana orang lain, maka dekat situ amal ibadah tak ada nilai di sisi Allah Taala. Dia buat dapat pahala, insya-Allah dapat pahala, tetapi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita bercerita tentang ibadah, maka kita kena tahu bahawa ibadah ni dia ada dua pecahannya. Satu ibadah adalah ibadah yang zahir, satu ibadah yang batin. Ibadah yang zahir ni adalah tempat penilaian manusia. Kalau kita nak kata seorang tu dah solat zuhur ke tak solat zuhur, dah solat isyak ke belum? Tadi nampak Syekh nama apa? Mahathir. Insya-Allah. Okey. Syekh Mahathir kan? Kita tanya dia, dah solat isyak ke belum? Lalu ada orang sahabat dia kata, tadi saya nampak dia angkat takbir, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud, sampailah habis 4 rakaat dia bagi salam. So maknanya dia dah solat ke belum? Dah solat.
fizikalnya dia dah solat, dan itu tempat penilaian manusia. Dan bila manusia kata dah solat, dah. Okey, tetapi bagaimana penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala? Part ni yang kadang-kadang kita terabaikan. Kita rasa bila kita dah solat, dah lengkap semua, selesai syarat dia, cukup. Tetapi benda yang kita lupa dan sering kita lupakan adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak pandang pada luaran. Sebab tu dalam solat kita, solat duduk ke, solat baring ke, Allah Taala tak kisah. Kan, bila sakit tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tak boleh solat duduk, solat baring. Dan kalau sampai teruk sangat pun pakai mata je kan. Dah tak boleh nak buat apa. Sebab benda zahir ni Allah Taala tak pandang. Tapi Allah Taala pandang nilai, kualiti yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. La yanalallahu haluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau dalam bab sembelih ibadah korban, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang kepada besar mana lembu kita, besar mana kita buat, kita beli dengan harga bahan banyak mana, tapi Allah Taala pandang ketakwaan. Ketakwaan. Kalau orang yang ada 1 juta, dia beli lembu harga 5,000, boleh lah kan, nampak berbeza dengan orang yang ada 5,000 tapi dia beli lembu 5,000. Nampak dia punya beza dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita sampai ketakwaan. Okey, lalu apabila ibadah kita tak ada kualiti, maka kita datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita mengharapkan agar benda tu ada dan membantu kita untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat masuk syurga. Tetapi tiba-tiba nilai itu tak ada. Dia hanya dapat pahala sebab Allah Taala dah janji buat amal soleh dapatlah pahala. Okey. Tapi apabila nilai tak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rahmatnya kepada manusia? Katalah contoh kita dalam kehidupan dunia lah kan. Kita ada benda-benda yang kita buat. Kita bekerja, kita ada bos kita ada pemimpin kita. Lalu bila kita buat kerja, bos kita suruh buat kerja, kita pun buat. Bila kita buat, ada orang yang memang buat betul-betul. Memang dia buat cantik, presentation dia cantik, isi pun lengkap. Dan ada orang yang buat selesai kerja dia, tapi dia buat ala kadar. So macam mana perasaan kalau kita ni seorang bos kepada dia? Apa perasaan kita? Adakah sama penilaian kita dan ukuran kita kepada dua-dua orang ni ataupun lain? Sudah tentu berbeza. Seorang buat cantik, kita nampak, oh ini bagus ada peluang untuk naik pangkat. Seorang lagi pun alhamdulillah lah selesai. Tak selesai kena pula. So tapi penilaian kita jadi berbeza. Walillahil mathalul a'la. Kalau kita dengan kehidupan sesama makhluk macam tu penilaian kita, bagi Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Allah Taala nak bagi redha Allah Taala, nak bagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita buat, yang berlambak-lambak kita buat dalam bulan Ramadan ke selain bulan Ramadan ke, adalah untuk meningkatkan peratus kita untuk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi amalan tu dia tak boleh bawa kita untuk dapat rahmat dan tak boleh bawa kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi memang dah bagi tahu dah, tidak ada orang yang masuk syurga dengan bi'amalih, dengan amalan dia, illa an yataghammadahu Allahu bi rahmatin min, melainkan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada dia, maka pada waktu itulah baru Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW pernah bagi tahu kepada para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum minasyirkil asghar. Benda yang aku paling takut jadi kepada kalian ni adalah syirik asghar. Sahabat dengar perkataan syirik tu dah takut lah kan. Syirik ni dia boleh bawa orang keluar daripada agama. Lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa dia syirik asghar tu wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, ar-riya. Apa dia riya? Kita duk sebut perkataan riya. Apa dia riya? Riya, kalau kefahaman kita lah kan, ikut kefahaman kita, apa kefahaman riya? Ya, okey. Kadang-kadang orang bila sebut tentang riya ni, maka orang akan menganggap riya ni adalah bila kita buat sesuatu yang hebat lalu kita tayang pada orang, maka itulah riya. Okey. Tetapi riya ini sebenarnya ialah daripada perkataan ra'a, melihat. Apabila kita buat sesuatu kerana pandangan orang, kita buat ibadah kerana pandangan orang, itu riak. Kita tinggalkan ibadah kerana pandangan orang, itu riak. Kalau kita buat ibadah kerana pandangan orang, ni biasa. Okay.
tetapi tinggalkan ibadah kerana pandangan orang. Ini luar biasa. Bila kita biasa, contoh antara adat kebiasaan kita adalah kita masuk masjid awal. Kita tahu ada masjid yang buka pukul 3 pagi. Dan dia punya qiyamul lail hanya akan bermula pada pukul 4 ataupun 4:30 pagi. Kita pun datanglah awal pukul 3 pagi. Dan dia jadi kebiasaan. Sampailah bila masuk 10 malam terakhir, maka dekat situ orang mula datang awal. Okay, orang mula datang awal dan kita pun tengah solat pun, kita pun tengah qiyam pagi-pagi biasa pukul 3, tiba-tiba kita rasa ada orang nampak, orang tengok aku dah ni, orang tengok aku dah. Lalu kita pun berhenti solat. Kita tak datang dah masjid pukul 3. Sebab apa kita tak datang dah? Sebab kerana kita rasa ada orang tengok kita, lalu pun kita pun berhenti. Lalu kita berhenti kerana Allah Ta'ala ke ataupun berhenti kerana orang? Apabila berhenti kerana orang, maka itulah riak. Riak apabila melakukan sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kerana pandangan manusia. Maka orang-orang ni bila kadang-kadang kita berusaha, kita rasa benda tu adalah benda yang mendekatkan diri pada Allah Taala. Bila kita tinggalkan satu perbuatan dan kita rasa kita tinggalkan perbuatan tu kerana tak nak manusia cakap kita riak. Itu adalah riak yang sebenarnya. Sebab tu kita berhati-hati. Kalau kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah apa orang kata pun kita buat juga. Tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tentang innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa turun ayat ni? Bukankah bila Allah Taala kata sa'i lah antara Safa dan Marwah, kalau kita buat settle. Tapi kenapa sampai kena turun ayat ni? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah tu, sa'i antara Safa dan Marwah adalah di antara syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab zaman sahabat sebelum datang Islam, zaman jahiliah, mereka sa'i juga antara Safa dan Marwah. Dan sa'i mereka antara Safa dan Marwah adalah kerana nak menghargai ataupun dia ada dua berhala dekat situ. Nama dia Isaf dengan Na'ilah. Isaf dengan Na'ilah. Isaf lelaki, Na'ilah perempuan. Lalu kononnya ini adalah cinta sejati yang terhalang. Mula masuk cerita drama pukul 7. Cinta yang terhalang. Lalu untuk merakamkan rasa dia bukan penghargaan, rasa kekaguman kepada cinta abadi ini, maka diorang pun tawaf sa'i lah antara Safa dan Marwah. Lalu bila sa'i antara Safa dan Marwah, bila datang Islam ajar pada kita untuk umrah, untuk haji. Dan dalam haji dan umrah ada sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu sahabat dia reluctant, dia teragak-agak nak buat. Sebab bila tanya kepada mereka, kenapa teragak-agak? Kerana dulunya kami sa'i juga antara Safa dan Marwah, tapi untuk berhala. Lalu bila datang Islam, dia jadi teragak-agak. Kenapa Islam ajar benda yang sama? Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Tak kira lah orang sebut apa pun. Orang sebut, tengok orang Islam dulu duk Safa Marwah kerana berhala, ini buat lagi. Ada yang lagi dahsyat. Kita pergi lalu kat Batu Cave kan. Kat Batu Cave orang buat apa? Batu Cave ataupun pergi dekat Kelantan, ada satu Buddha punya patung. Apa orang buat kat situ? Orang main bola ke? Tak kan? Orang pergi bagi makanan, orang rukuk, orang sujud dekat situ. Kita bila tengok macam tu, kita kata apa? Tak berakal ke manusia ni? Duk tunduk sujud dekat patung, dekat batu, dekat benda-benda yang kita buat, yang manusia buat. Takkan tak berakal? Datang daripada Perak, daripada Kedah, pergi ke Batu Cave hari Taipusam, hari Deepavali, untuk sembah patung-patung tu yang buat daripada batu. Tapi kita RM8,000 beli tiket, naik kapal terbang 8-9 jam, sampai kat sana kena tunggu immigration, masuk dekat tempat nama Masjidil Haram, jumpa ada satu binaan dekat situ, nama dia Kaabah. Kaabah ni apa? Kaabah ni apa? Batu, bukan batu ke? Batu kan? Tapi Allah Ta'ala angkat darjat batu ni lah. Batu. Lalu kita apa kita buat dengan batu ni? Kita pusing 7 kali, kita solat, kita rukuk, semua menghadap pada batu ni. Lalu orang Batu Cave dia kata apa?
Apa beza hang dengan aku? Hang duk marah aku, duk tunduk kat patung, kat batu ni. Tiba-tiba hang pergi lagi. Hang bayar 8,000. Aku daripada Perak je pun. Kita 8 jam naik kapal terbang. Sanggup. So, apa beza kita dengan dia? So, bila orang cakap macam ni, kadang-kadang tergugat juga kita punya, betul juga dari satu segi. Tapi kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata datang kat sini. Datang ke Makkah Al-Mukarramah nak tawaf kat sini. Tak ada tawaf kat tempat lain. Hang buat Kaabah kat tempat lain pun tak kira tawaf. Kena datang situ juga. Lalu kita datang situ dan kita buat. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak peduli orang Batu Cave cakap apa, orang ni cakap apa pun kita tak peduli. Sebab kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan praktikkan benda yang sama pada setiap amal ibadah kita. Orang sebut kita hang solat lama sangatlah, buat khusyuk ke apa benda. Nak tunjuk depan orang apa, lantaklah dia nak cakap apa, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dia kata hang solat lama nak menunjuk-nunjuk pada orang, kita pun pendekkan solat kita. Sini dah jadi riak. Apabila kita mula beribadah kerana orang, maka keikhlasan kita makin terhakis. Maka jangan sia-siakan Ramadan kita dengan tiada keikhlasan. Perkara kedua yang kadang-kadang kita terlepas pandang, pernah tak kita dengar hadis orang muflis? Selalu kan dengar hadis orang muflis. Siapa dia muflis? Nabi SAW cerita tentang orang muflis. Siapa dia orang muflis? Kata Nabi SAW satu hari, atadruna manil muflis? Adakah kamu tahu siapa dia orang yang muflis ni? Maka sahabat bagi tahu, muflis ni kita pun tahu, bankrupt. Orang bankrupt, siapa orang bankrupt? Orang yang tak ada harta lah. Man la dinara lahu wala dirham, ataupun man la dinara lahu wala mata'. Orang yang tak ada duit, dinar tak ada, dirham tak ada, dan mata' pun tak ada, aset pun tak ada. Harta tak ada, aset pun tak ada, bankrupt lah. Okay. Tapi Nabi SAW kata, itu bankrupt dunia tak apa, no problem. Okay. Tapi ada orang yang muflis teruk apabila dia bankrupt dekat akhirat. Siapa dia orang yang bankrupt dekat akhirat? Ada orang yang datang jumpa Allah Subhanahu Wa Taala bi salatin wa siyamin wa hajj. Dia datang dengan solat, dengan puasa, dengan haji. Dan solat ni dalam hadis tu bi salatin, maksudnya semua solat dia buat datang. Solat fardu, solat sunat, orang yang tak solat, yang orang tak solat pun dia bawa datang solat. Wasiyamin, puasa. Dia bukan setakat puasa Ramadan, puasa yang sunat hari Isnin, Khamis, 3 hari dalam sebulan. Apa lagi? Puasa-puasa sunat yang kadang orang tak buat pun puasa tu. Dia straight puasa dalam bulan Zulhijjah contohnya, daripada 1 sampai 9 Zulhijjah dia berpuasa. Benda-benda yang orang jarang buat tapi dia buat. Dia datang bisiyamin dan hajj. Dia datang dengan haji, dengan umrah dia. Kadang tiap-tiap tahun dia pergi umrah. Tetapi sampai ni Nabi kata apa? Dia ni muflis. Sebab apa? Sebab pada hari akhirat pahala dia dapat kat orang lain. Pahala yang dia buat banyak amal ibadah ni semua pergi pada orang lain. Dan sampai habis pahala dia, dah tak ada pahala dia, orang duk kikis pahala dia, dosa orang lain bertambah pada dia. Ni orang muflis dekat hari akhirat. Kenapa dia muflis? Kerana dalam keadaan dia datang dengan amal ibadah yang banyak ni, waqad syatama haza wa daraba haza wa akala mal haza. Benda yang kita tak perasan kita buat. Waqad syatama haza, dia syatama mengejek, mencaci, memperkecilkan orang lain. So bila dia mula memperkecilkan orang lain, maka amalan dia sebenarnya dalam keadaan walaupun dia penat dekat dunia ni, tapi sebenarnya amal ibadah dia tu dah siap untuk diberikan pada orang lain. Dia duduk mengumpat orang, duduk tengok orang dalam keadaan biasa benda ni jadi. Kita masuk dalam masjid, kita kata, apalah orang ni tak datang, dulu datang ni tak datang, apalah orang ni buat macam ni, dia tak sedar ke? Kalau kita nak tegur orang, kata orang buat salah depan kita, pergilah direct, tak usah cakap belakang dia. Cakap belakang dia dah jadi mengumpat, dia dah jadi benda-benda yang syatama haza. Dia memperkecilkan orang tanpa dia sedar. Wa daraba haza. Mungkin badan dia besar, lalu dia guna badan dia tu untuk pukul orang lain, untuk zalim orang lain. Yang ni jaranglah kita nampak. Tapi kenderaan, kalau kita bawa Hilux, sebelah kita ada Myvi, apa kita buat? Bismillah, Myvi nak challenge Hilux, sorry lah Myvi. Kan? Kita jadi lain macam sikit sebab kita besar. Lalu kita pun bila nak masuk jalan apa semua, kita pun
tak nak bagi syan kat dia, kita pun pergi dulu. Okay, lalu keadaan-keadaan seperti inilah yang kita rasa benda ni apalah salahnya kalau aku buat macam ni. Tapi dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, kita guna untuk menekan orang lain, menindas orang lain. Allah Ta'ala bagi kuasa pada orang, lalu kita guna kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi untuk apa? Untuk wa'akala malahaza, untuk ambil harta orang dengan cara yang tak baik. Macam bulan Ramadan kan banyak banyak peluang-peluang untuk infakkan harta, dan segeralah kita tolong. Yang mana kita boleh bantu, kita bantu infakkan harta. Tapi orang yang mengumpulkan harta ni kadang-kadang infak bulan Ramadan dia tak sama macam infak hari lain. Infak hari lain mungkin sebulan dapat 1,000, dapat 2,000. Infak Ramadan 10,000, 15,000. Mulalah ada percentage untuk pengurusan. Kan keluarlah ayat-ayat seperti itu. Bila Allah Ta'ala bagi amanah, bagi kekuasaan, maka dia gunakan kekuasaan yang ada pada dia untuk wa'akala malahaza. Lalu orang-orang ini bila dia datang pada hari kiamat nanti, dia akan terkejut tengok amalan dia semua tak ada guna, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan muflis dia kerana hilangnya amal-amal ibadah tu. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita nak berusaha agar kita tak keluar dalam bulan Ramadan melainkan dengan dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan kita. Kan raghima anfum ri'in adraka Ramadan thumma kharaja minhu, ataupun thumma salakha minhu wa lam yughfar lah. Rugi orang. Raghima anfum ri'in, apa maksud raghima anfum ri'in? Maksudnya hidung dia sentuh kat tanah. Kerana orang sentuh hidung kat tanah ni biasa sebab dia rasa menyesal sangat. Bila dia ada harta yang banyak, lalu harta dia hilang, lalu dia pun menangis sampai muka sembam ke tanah. Sebab apa? Dia rasa penyesalan, dia tak gunakan harta dia, ataupun dia gagal untuk manfaatkan harta dia. Okay, lalu orang yang datang Ramadan tapi keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan tak diampunkan, maka sia-sia. Sebab tu dalam bulan Ramadan 3 kali, man sama ramadhana imanan wahtisaba, man qama ramadhana imanan wahtisaba, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebut pada kita, Ramadan yang Allah Taala nak ibadah dia adalah imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan. Apa keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi iman yang Allah Ta'ala nak ialah apabila kita beribadah dengan rela hati. Macam kita sebut tadi lah, bila orang yang datang kerana datang solat tarawih kerana jiran dia tengok, hang tak pergi solat tarawih ke? Dia rasa dia baru balik kerja, penat, baru outstation. Tiba-tiba jiran dia kata hang tak pergi solat ke? Dia malu nak kata aku penat lah. So satgi kan takut jiran dia cek kali kedua, dia pun pergilah solat dalam keadaan dia penat. Lalu kita kata hati-hati. Allah Ta'ala nak tengok kualiti amalan kita, bukan kerana pandangan manusia. Lalu ini imanah. Imanah Allah Ta'ala nak dengan mahabbah. Bila kita buat amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh rasa cinta, rasa sayang. Benar tak kita sayang? Semua ada isteri kan? Ada suami kan? So, kalau kita sayang pada suami dan isteri, ada tak benda-benda yang kita buat sebab terpaksa? Kadang ada lah kan, mana boleh tak ada. Tu biasalah ada. Tapi kebanyakan benda yang kita buat, kita sanggup buat kerja rumah, kita sanggup masak, kita sanggup kemar rumah suami misalnya kan, sanggup kemar rumah. Kenapa? Sebab nak tunjukkan sayang kita. Kita ada anak-anak kita belikan dia orang macam-macam, kita korbankan masa kita untuk mereka sebab kita sayang dan cinta pada mereka. Dan kerana sayang ni, kita tak persoalkan apa benda yang kita buat. Kita seronok buat benda yang kita buat. Sebab apa? Sebab dia datang dengan kasih dan cinta. Dan benda yang ni lah yang Allah Ta'ala nak. Bila kita buat sesuatu, maka kita buat dengan perasaan sayang dan cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita berpuasa, kita buat kerana seronoknya puasa. Sebab apa? Ini melambangkan cinta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penting ni perasaan cinta ni. Sampai ada seorang kan, sahabat Nabi SAW yang setiap kali habis bacaan dalam solat, dia akan baca Qul huwallahu ahad. Lalu sahabat lain mengadulah kat Rasulullah, apa ni buat benda yang Nabi tak ajar. Lalu Nabi SAW panggil lah sahabat ni, tanya kenapa kamu buat macam ni? Maka dia kata, kerana aku cinta pada surah ni, surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. So Nabi SAW bila dengar dia punya jawapan ni, maka kata Nabi SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah.
cinta kamu pada surah ni akan masukkan kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat satu amal ibadah tu kerana cinta dia pada walaupun dia kata cinta dia pada surah tu, tapi cinta dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adkhalakal jannah, benda ni dapat masukkan kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang part kedua selain imana adalah ihtisaba. Ihtisaba adalah kerana nak mengharapkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pada kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala bila suruh kita buat sesuatu amal ibadah, maka Allah Subhanahu Wa Taala macam kita sebut tadi, Allah Taala nak tengok bentuk perhambaan pada kita. Allah Taala tak tengok saja-saja. Mungkin kita duk baca ayat ni banyak kali kita duk baca wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Taala, melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Taala. Lalu kita pun duk fokus pada perkataan ibadah tanpa kita mengetahui hakikat sebenar ibadah. Apa yang Allah Ta'ala nak daripada perkataan ibadah? Kalau kita tengok perkataan ibadah pun dia ada perkataan abdun. Abdun apa? Kita dalam bahasa Melayu pun kita ada, dalam bahasa Malaysia pun kita ada hamba, abdi kan. Abdun. Abdun adalah hamba. Lalu Allah Ta'ala nak tengok pada kita adalah perhambaan. Perhambaan dalam erti kata bila Allah Ta'ala suruh kita buat. Bila Allah Ta'ala larang, maka kita tinggalkan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Dan pada masa yang sama Allah Ta'ala nak pastikan pada kita bahawa kita buat benda tu bukan kerana terpaksa. Okay, maka sebab tu dalam ibadah-ibadah kita, dia akan disertai dengan bacaan-bacaan tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Dalam solat kita, Nabi ajar pada kita aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat paling dekat seorang tu dengan Tuhan dia apabila dia sujud. Maka fa'akthiru fihi doa, atau fa'aksiru fihi minad doa. Banyakkan dalam sujud tu berdoa. Dalam sujud ada bacaan zikir, ada bacaan surah-surah, okey, dan ada apa lagi ada dalam solat kita contohnya. Lalu dengan bacaan-bacaan inilah kita dapat menzahirkan perhambaan. Kalau kita sekadar buat amal fizikal, kemungkinan macam kita sebut tadi lah, syarat tu selesai, ibadah tu selesai, tetapi konsep perhambaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tu tak tercapai. Lalu bila kita nak ihtisab, maka ihtisab ini mesti ada konsep perhambaan di dalamnya. Lalu kalau kita berjaya untuk bawa Ramadan kita iman dan wahtisabah, dan kita berjaya mengelakkan diri kita daripada tidak melakukan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun melanggar syarat-syarat yang menyebabkan amal ibadah kita jadi sia-sia, maka itulah Ramadan yang kita cari. Ramadan yang kita cari. Mungkin ada orang dia tengok kawan-kawan dia solat 20 rakaat, dia tengok kawan-kawan dia dapat khatam Al-Quran, dapat tadarus Al-Quran. Dia tengok diri dia sendiri, dia kata aku tak mampulah nak buat macam mereka. Tak ada masalah. Sebab Nabi SAW ajar pada kita khairul a'mali adwamuha wa inqal. Aisyah radhiyallahu taala anha tanya pada Nabi SAW, khairul a'mal, apa amalan yang terbaik ataupun afdalul a'mal? Maka kata Nabi SAW, adwamuha wa inqal. Apa yang berkekalan, maksudnya berterusan, yang continuous, walaupun dia sedikit. Walaupun dia sedikit. Lalu kita tengok, dalam kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok kawan kita, ya, tapi untuk tujuan persaingan sahaja. Bukan untuk kita korbankan benda yang sepatutnya kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita korbankan semata-mata nak kejar benda yang kawan kita buat. Dia tadarus dapat khatam Al-Quran, tapi kita ni baca Al-Quran pun slow, baca Al-Quran pun tak betul lagi. Lalu kita baca satu muka surat tu satu hari kita ulang 50, 60 kali kita ulang bacaan tu. Lalu habis Ramadan tak khatam. Nak habis Ramadan tu orang tanya, hang tak khatam lagi ke? Kita pun jadi serba salah nak jawab, nak khatam ke tak khatam. Tapi kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, pedulilah orang kata khatam ke tak khatam. Walaupun siapa yang mampu, maka khatamlah. Kita janganlah pula kata dengar ustaz cakap kat sini, ustaz kata beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, saya hari ni tak larat solat 2 je, ataupun tak nak pergi masjid langsung, yang tu teruk lain macam sikit. So bukan maksudnya kita suruh tinggalkan terus, tapi buat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita mampu untuk buat 40, buat 40. Dan zaman Umar bin Khattab, kenapa, macam mana jadi
siapa yang riwayatkan hadis tentang solat, siapa yang riwayatkan tentang solat tarawih pada zaman Umar? Sa'ib bin Yazid ke Yazid bin Sa'ib? Anda tak ingat, susah bertukar tu. Sa'ib bin Yazid. Dia riwayatkan pada zaman Umar bin Khattab, pada permulaan Umar bin Khattab nak kumpul orang untuk solat tarawih, Umar bin Khattab solat 11. Nak ikut ta'asian bi Rasulullah SAW, kerana nak ikut Rasulullah SAW. Umar bin Khattab suruh Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari untuk jadi imam, solat dengan orang 11 rakaat. Tapi solat 11 rakaat panjang lah, baca panjang, nak ikut Nabi SAW. Lalu orang tak larat, maka dikurangkan, panjang bacaan tu dikurangkan, tetapi bilangan rakaat ditambah, maka jadilah 23 rakaat. Walaupun 23 ni daripada, dia ada 3 riwayat, 11, 23, 39. 11, 23, 39. Yang paling lemah sekali 23 ni lah. 11 ni kuat, 39 ni kuat. Sebab tu Imam Malik bin Anas dia pegang dengan 39. Tapi yang jumhur yang lain pegang 23 rakaat tarawih, 3 witir. Okay, tapi nak kata pada kita zaman Umar bin Khattab, daripada 11 turun 23, turun 39. Walaupun dengar angka banyak kan. Okay, tapi kerana nak jaga kualiti, bila 11 ni walaupun nampak 11 sikit bacaan bagus, tapi tengok orang semua dha'ufan nas, kata Yazid bin Sa'ib atau Sa'ib bin Yazid. Manusia jadi penat. Orang jadi tak semangat untuk solat. Lalu dikurangkan bacaan tapi ditambah bilangan agar dapat semangat balik. Tapi 23 pun tengok, orang tak larat juga dengan bacaan 23 ni, dikurangkan lagi, maka jadilah 39 rakaat. So 39 rakaat nampak walaupun banyak, tapi diorang berhentilah setiap 2 rakaat tu berhenti, sebab solatul lail masna kan, 2 rakaat. Tapi nak jaga kualiti, Umar bin Khattab buat sampai jaga kualiti, dan akhirnya pada zaman Umar bin Khattab pun habis dengan 39 rakaat. Nafi' syekh kepada Imam Malik bin Anas, Nafi' kata apa? Nafi' kata, aku tak pernah tengok orang solat tarawih melainkan 39 rakaat. Nafi' dengan zaman sahabat jauh mana? Dengan apa, Nafi' anak murid kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kan. So nampak para sahabat, mereka ni berusaha, salafus salih, mereka berusaha untuk jaga kualiti ibadah kita. Dan bila kita cerita tentang kualiti, mungkin kita tutup dengan yang ni. Bila kita cerita tentang kualiti, maka benda yang kita kena jaga adalah zat ibadah kita sendiri. Kadang-kadang kita datang kan, kawan kita ajak pergi Baitul Salam contohnya, kita pun datang ke Baitul Salam. Ataupun kawan kita ajak, jomlah kita solat dekat masjid wilayah, imam dia baca, kalau Biden dengar pun boleh masuk Islam. Sebab sedap betul dia baca kan. Itu mubalaghah. Sampai hebat macam tu tara orang ni. Tapi kita kadang-kadang bila kita pergi tempat tu, kita tak boleh nak fokus. Kita kena solat dekat belakang Ustaz Faiz juga. Baru kita boleh khusyuk dalam solat. Dengar bacaan dia dengan dia punya nada dia, kita boleh khusyuk dalam solat. Walaupun tempat yang Ustaz Faiz solat tu ada 5-6 orang yang solat kat situ, tapi zat solat, zat ibadah tu kita kena lebih utamakan. Bila kita cerita tentang kualiti, tak usah duk fikir tentang suara sedap, tak usah duk fikir tentang tempat. Kadang-kadang kita duk kejar nak pergi ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwar. Kalau boleh pergi sana dan boleh khusyuk dalam ibadah kita, silakan. Tapi kalau kita pergi sana, kita tak mampu nak khusyuk, maka apa faedah untuk kita pergi kat sana? Sebab ibadah tu yang penting. Solat tapi tak boleh khusyuk, semata-mata kerana nak kejar kepada tempat, nak kejar kepada masa. Kita suka 1/3 terakhir malam. Ini waktu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hina yabqa thulutsal lail akhir kan, 1/3 terakhir malam. Kita pun suka nak solat pada waktu. Tapi bila kita solat pada waktu tu, so apa nilai solat kita? Apa nilai solat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Maka walaupun kita solat lepas isyak, katalah saya tak mampu untuk jaga 1/3 malam, sebab kalau jaga sana memang ngantuk, tak boleh baca apa pun, Al-Fatihah pun tak tahu dah baca ke belum, so tak payahlah solat pada waktu tu, solatlah pada awal waktu. Sebab jaga zat ibadah tu lebih penting daripada kita jaga tempat ataupun masa.
Wallahu taala alam. Tepuk dada kita, tanya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, setakat mana kita mampu untuk setakat mana kita sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan setakat mana kita dah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tangguhkan dulu apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dan kurang itu tentulah daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.